Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an antara lain yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya urusan amanah itu diserahkan kepada mereka yang ahli. Dan apabila kamu menghukum di kalangan manusia, maka hendaklah kamu menghukum dengan seadil-adilnya. Sadaqallahul azim. Hormati saudara pengerusi majlis yang berhormat Datuk Haji Husam Musa, Naib Presiden PAS, yang berhormat saudara Samsul Iskandar Muhammad Akin, Naib Presiden Parti Keadilan Rakyat, saudara Cikgu Wan Yusof Wan Mustafa, Setiausaha PAS Kawasan Tanah Merah, kepada saudara Khalid yang merupakan Ketua Cabang Keadilan Tanah Merah, pimpinan-pimpinan PAS dan rakan-rakan dari Pakatan Rakyat, adik kakak muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Dalam beberapa ketika ini kita merasa cukup duka cita kerana beberapa orang tokoh yang penting dalam perjuangan kita, sama ada daripada PAS dan rakan kita Parti Keadilan, kita begitu terasa kehilangan mereka. Pada 8 hari bulan 3 yang lalu, kita sedia maklum yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, di atas keputusan Mahkamah Persekutuan, sekali lagi terpaksa menjadi warga penjara Sungai Buloh. 3 hari kemudian, kita pula kehilangan almarhum Tok Guru Nik Aziz yang dijemput kembali ke rahmatullah. Kedua-dua tokoh ini cukup penting. Kami dan tuan-tuan semua
bersama dengan mereka dalam menempuh bukan sekadar liku-liku perjuangan, tetapi detik-detik waktu yang cukup mendebarkan kita, sehinggalah kita berada pada tahap di mana parti kita dan Pakatan Rakyat berada pada hari ini. Tadi Yang Berhormat Saudara Samsul beritahu kita tentang rayuan. Saya tanya dia sama ada Datuk Seri Anwar sendiri ataupun keluarga beliau yang menulis surat rayuan kepada Lembaga Pengampunan. Senang kita faham surat itu kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Apabila surat itu dihantar dan pihak media dan orang awam tahu tentang isi kandungan surat rayuan itu, ada yang bercakap di luar sana yang mengatakan kalau tak bersalah, kalau yakin tak buat, kenapa rayu? Ada di kalangan mereka yang terus menuduh bahawa itu makna Datuk Seri Anwar mengaku melakukan kesalahan tersebut. Tuan-tuan sekalian, apa yang penting yang kita kena faham pada malam ini? Sekiranya kita berada pada tempat Datin Seri Wan Azizah dan anak-anak, mana lagi tempat, apa lagi jalan untuk mereka mendapat ruang untuk Datuk Seri Anwar dibebaskan? Kerana mereka tak ada pilihan, mereka tak ada lagi peluang untuk merayu, untuk mendapatkan keadilan bagi pihak keluarga ini. Kita jangan ambil pandang remeh ataupun hanya pandang ringan tentang perasaan keluarga ini. Datin Seri Wan Azizah yang telah menempuh detik-detik waktu yang menghiburkan anak-anak yang kehilangan bapa. Mereka tak ada pilihan melainkan menulis surat kepada Yang di-Pertuan Agong. Tapi adik kakak kena fahamlah, bila saya baca siapa dia lembaga pengampunan itu, Najib, kemudian Tengkunan, kita boleh agak dan kita boleh andaikan apa yang akan berlaku. Kerana adik kakak sekalian, kepada mereka yang terus memberikan kata-kata nista kepada keluarga Datuk Seri Anwar Ibrahim, akan terus berbuat demikian. Kalau tak percaya pada mahkamah, tak percaya pada hakim, kenapa mengupah peguam? Kenapa masih lagi pergi ke mahkamah? Kenapa masih ada lagi di Malaysia berdiri depan hakim-hakim dalam negara kita? Adik kakak sekalian, jawapannya adalah kerana rakyat tidak ada pilihan. We have no choice. Sekiranya mahkamah hakim ini macam doktor pakar ataupun hospital, maka ramai rakyat akan beli insurans untuk mendapatkan keadilan di mahkamah swasta ataupun hakim swasta. Betul tak adik kakak? Betul atau tidak? Rakyat pada hari ini kalau ingin mendapatkan perubatan yang terbaik dari doktor yang terbaik, rakyat hari ini sanggup beli insurans. Kenapa? Rakan saya baru
pencen. Dia buat pencen awal. Dia seorang bekas guru besar sekolah. Tak sampai 3 bulan pencen, satu malam dada dia sakit. Dia pergi ke hospital, ada tanda-tanda serangan jantung. Untuk dia dapat, atas kapasiti dia sebagai seorang bekas guru pencen, untuk mendapatkan khidmat terbaik doktor pakar di IJN, dia kena tunggu 6 bulan. Silap-silap masuk kubur dulu. Itu saya beri andaian, tuan-tuan sekalian, bahawa orang yang ada duit ataupun orang yang tidak ada duit pada hari ini akan mendapatkan insurans untuk mereka mendapatkan perubatan terbaik, untuk jumpa doktor pakar terbaik, kerana mereka mahukan rawatan terbaik untuk nyawa mereka. Tapi dalam mahkamah adik kakak, dalam membicarakan kes-kes depan hakim, suka tak suka, hakim itu korup atau tidak, hakim itu ada skandal atau tidak, rakyat tak ada pilihan. Itulah hakimnya, itulah mahkamahnya. Ini yang rakyat kena faham. Dan rakyat kena ingat, adik kakak sekalian, sekiranya keadilan ini tidak berlaku, Datin Seri Wan Azizah telah menangis dalam satu malam yang panjang. Anak-anak di rumah telah mengambil suatu risiko yang tinggi tentang masa depan mereka tanpa bapa. Kalau ini boleh berlaku kepada seorang bekas timbalan Perdana Menteri, orang yang paling tidak bagi saya, takkanlah tak ada sebesar zarah yang tuan-tuan boleh kenang jasa Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau ini boleh berlaku kepada orang yang nama Anwar Ibrahim, apa jaminan kepada Pak Mat yang duduk di kampung Tanah Merah ni? Apa jaminan adik kakak sekalian? Sebab itu dalam bab ini, dalam kes ini, jangan pandang remeh. Jangan kita anggap perkara ini biasa-biasa sahaja. Kerana ini adalah perkara besar. Perjuangan rakyat untuk mendapatkan keadilan di mahkamah. Perjuangan yang kita telah mulakan dengan kita mahu berlangsungnya suatu penghakiman mahkamah yang bebas, hakim yang bersih, hanya dapat kita kotakan sekiranya kita dapat menumbangkan kerajaan Barisan Nasional. Ini perkara yang saya perlu beritahu pada malam ini. Esok adik kakak boleh ceramah macam ni pula kedai kopi. Boleh atau tidak? Boleh? Mudah ya. Adik kakak ambil hari ini apa yang Tun Mahathir Mohamad sebut dalam Facebook dia. Oh, bejak-bejak belakang Tanah Merah ni ada Facebook belakang tak? Tak boleh suruh anak kita print bagi besok, syarah kedai kopi pula. Saya dalam parlimen dahulu cukup suka untuk tembak UMNO dengan peluru mereka sendiri. Hak kita sipir dulu. Kita akan tembak UMNO, tembak musuh dengan peluru mereka sendiri. Hak ni adik kakak, peluru ini ciptaan Tun Mahathir Mohamad, made in Malaysia. Yang pertama adik kakak, Tun Mahathir kata, siapa bunuh Altan Tuya? Sudah bertahun-tahun kita bersyarah. Sudah bertahun-tahun kami Pakatan Rakyat bersyarah depan rakyat. Sudah bertahun-tahun kita bagi tahu rakyat, minta kita ada satu perjuangan besar
perkara yang berlaku dalam negara kita yang ada pada hari ini. Bagaimana seorang wanita luar negara, wanita asing yang datang masuk dalam negara kita, tiba-tiba dibunuh. Bukan sekadar dibunuh, tapi cara dia dibunuh, diletupkan seluruh tubuhnya dengan bom C4 dengan cara yang sangat kejam. Dokumen perjalanan wanita ini yang sepatutnya direkod oleh Jabatan Immigration. Adik kakak orang duduk Tanah Merah, esok tak pergi luar negara. Orang dulu kata cok pasport tak. Lala ni tak payah dah. Tekan je ibu jari. Bermakna dokumen kita akan ada tersimpan dalam komputer. Pada bila-bila masa ianya boleh untuk dibaca sekiranya kita ada kes ataupun kita ada melakukan jenayah ataupun kita perlu untuk menjadikan ia dokumen yang penting dalam mahkamah dalam perjalanan kita, maka ia ada rekod dalam Jabatan Immigration. Tiba-tiba adik kakak sekalian, seluruh dokumen yang dimiliki oleh Altantoya ini hilang. Hilang. Entah ke mana. Atas arahan siapa? Sekiranya dahulu kami daripada PAS, kami daripada keadilan, kami daripada DAP, sekiranya kita bercakap dulu dalam parlimen, di luar parlimen, orang-orang kampung, orang-orang UMNO boleh kata pembangkang tak ada kerja lain. Rakyat boleh berhujah, inilah kerja pembangkang. Rakyat masih boleh memberikan hujah, ini adalah kerja jahat, ini adalah merupakan fitnah daripada pembangkang dalam negara kita. Tetapi hari ini, adik kakak sekalian, hari ini Tun Mahathir telah hilang sabar. Pada hari ini bekas Perdana Menteri dalam negara kita hilang sabar. Hari ini bekas Presiden UMNO hilang sabar, lalu mendedahkan 18 perkara yang Najib kena jawab. Dan kalau tidak, saya diberitahu oleh rakan-rakan UMNO di Kuala Lumpur, dalam tempoh tak sampai bulan 9 akan datang, UMNO sendiri akan menjatuhkan Datuk Seri Najib. Yang pertama tentang Altantoya. Siapa arah Kopral Sirur yang dijatuhkan hukuman gantung sampai mati, yang disabitkan dalam pembunuhan Altantoya? Rakan saya yang berhormat Datuk Mahfuz Haji Omar, Ketua Penerangan PAS, baru-baru ini telah pergi ke Australia, berjumpa dengan Sirul. Saya kena beritahu adik kakak malam ini bahawa tujuan Datuk Mahfuz pergi jumpa Sirul bukan untuk memberikan ataupun membuat suatu isyarat bahawa kita bersetuju dan membela penjenayah. Kita tidak melakukan dengan tujuan itu. Yang kita mahu lakukan adalah kita nak mahu supaya mahkamah, hakim-hakim dalam negara kita bebas dan dapat memberikan hukuman yang adil. Betul adik kakak? Sekiranya Sirul dan rakannya Inspektor Azilah benar melakukan kes itu atau tidak, kita mahu dia dibicarakan dalam mahkamah dan hakim yang adil dan bebas, insya-Allah. Yang berhormat Datuk Mahfuz pergi ke Australia itu adalah untuk sekiranya
sekiranya ada ruang untuk Sirul memberikan penjelasan dengan kita tidak memaksa dia, paling tidak pun dia boleh menyatakan pada Datuk Mahfuz siapa yang arah dia bunuh Altan Tuya. Kita tak paksa dia. Mungkin minggu depan Tanah Merah boleh jemput pula Datuk Mahfuz ceramah sini. Dia dah sebut kepada kami beberapa hari sebelum dia meninggalkan Australia, dia dah jumpa dengan Sirul. Dia dah bawa mak Sirul jumpa dengan Sirul, dan Sirul telah beritahu dia yang dia kata dia akan bercakap dalam parlimen dan di luar parlimen atas perkara-perkara yang dia boleh cakap. Hujahnya adik kakak sekalian adalah, mana mungkin menasabah atau tidak menasabah kes yang begini besar, pembunuhan wanita yang bernama Altan Tuya ini, kes yang bukan sekadar diperhatikan, dilihat, dikaji oleh rakyat dalam negara kita, tapi adalah kes yang melibatkan pemerhatian daripada masyarakat dan pakar-pakar perundangan antarabangsa. Bila Korporal Sirul dan Inspektor Azilah dijatuhkan hukuman oleh hakim, hakim tidak menyebut tentang apa motif pembunuhan Altan Tuya ini. Pelik adik kakak. Ambo tidaklah ngaji undang-undang, tidak lawyer lah, tidak serupa Samsul tadi, dia lawyer. Tetapi kita boleh faham pelajar tahun pertama undang-undang pun boleh faham bagaimana kes yang begini besar, kes pembunuhan, tak ada motif. Ini penting untuk saya beritahu pada malam ini. Dan pada rakan-rakan polis, saya nak beri suatu perkongsian nasib. Kerja-kerja juga mikir sikit. Sebab Sirul dan Azilah itu adalah anggota polis UTK. Otak mereka ni otak arah. Kalau FRU otak dia loceng. Otak mereka ni arahan. Terjun. Berlari. Berenang. Arahan. Siapa yang tembak dia? Siapa yang tembak Altan Tuya? Kenapa tembak? Siapa suruh? Tidak tembak saja-saja adik kakak. Boleh kita pergi dengan ceramah malam ni ada benda tembak? Boleh? Tak boleh. Kalau buat macam tu, duduk hospital gila lah. Tempat dia Tampoi, Tanjung Rambutan. Ada situ. Tak boleh. Orang bunuh ni ada sebab, ada plot, ada jalan cerita, ada niat. Dalam parlimen dulu hamba sebut lah. Dulu setakat hamba jadi aja parlimen dulu, hamba kata dulu ada kes waktu hamba sekolah dulu, sekolah menengah. Seorang pensyarah maktab perguruan, dia bunuh akak ipar dia. Seorang ratu cantik, isteri abang dia. Kes ini dibicarakan dalam Mahkamah Malaysia lebih kurang 6 bulan. Kes yang sangat popular. Di waktu hari hakim membaca hukuman tentang kes ini, dalam judgement hakim yang panjang, hakim menyebut dengan jelas bahawa jalan ceritanya, plotnya dan
Apa yang dikatakan motifnya adalah cemburu. Cemburu. Kerana akak ipar dia ni, Ratu Cantik, bekas isteri abang dia, mungkin dia ada hati dengan akak ipar dia. Tiba-tiba akak ipar dia ada affair dengan orang lain. Dia bunuh. Jelas. Kes Datuk Mohtar Hashim tembak Datuk Taha. Ingat adik kakak? Menteri belia dah suka dulu. Guna bedil dia. Bunuh Datuk Taha di Negeri Sembilan. Juga suatu kes yang panjang, yang popular. Yang jadi pendakwa waktu itu adalah Peguam Negara sendiri, Tan Sri Abu Talib Osman. Yang berjaya membuktikan dalam mahkamah bahawa Datuk Mohtar Hashim menggunakan pistol dia, orang lain tembak, mati Datuk Taha. Dalam penjelasan hakim semasa judgement, hakim memberitahu bahawa motifnya adalah dendam politik. Ada jalan cerita dia. Mana mungkin Altan Toya dibunuh tak ada jalan cerita? Siapa hak bunuh? Jangan polis menjadi mangsa sepanjang hayat. Kita sayang polis. Arahai bunuh. Tak boleh macam tu. Siapa dia? Apa salah dia? Tiba-tiba dalam penghakiman, hakim tidak boleh memberikan apa dia motif pembunuhan. Satu kes di Pulau Pinang, juga seorang anggota polis, dia bunuh teman wanita dia. Juga kes yang makan masa 7 bulan dibicarakan dalam mahkamah. Dia bunuh teman wanita dia. Kenapa? Cerita dia, hamba tak nak sebut nama lah. Matilah. Tapi ceritanya, kes yang besar. Pada hari waktu dia bersama dengan teman wanita dia, tunai dia, telefon nak jumpa dia. Dia panik. Tunai nak mari. Nak buat macam mana? Jadi dia bunuh. Dia buh dalam kereta. Dalam perjalanan ke balik pulau, ada gaung, dia campak mayat itu dalam gaung. Mujur ada jaga tu nampak. Jadi pada masa hakim memberikan judgement dalam mahkamah, jelas bahawa ada motif, ada jalan cerita sebab wanita ini dibunuh. Hari ini adik kakak, Dr. Mahathir sendiri telah bersuara, siapa yang arah Sirul bunuh Altan Toya. Kamu kena jawab lah. Tidak kita kena jawab. Kamu kena jawab, Najib. Siapa dia yang arahkan Sirul dibunuh? Buat nyaya ke polis, adik kakak. Ini adalah merupakan suatu perkara besar yang berlaku dalam negara kita, yang kita tidak boleh biarkan, adik kakak sekalian. Antara yang Datuk, yang Tun Mahathir sebut pada tentang duit kita, yang asalnya adalah duit wang royalti petroleum negeri Terengganu. Saya cukup yakin dan percaya ia juga boleh dipertikaikan tentang royalti petroleum rakyat negeri Kelantan yang ada tunggakan. Yang Berhormat Datuk Usam telah berjuang tentang perkara ini bertahun-tahun lamanya. Tiba-tiba audit negara tahun lepas jumpa duit ini di sebuah pulau, Cayman Island. Dr. Mahathir berhujah dalam argumennya pada hari ini, dalam surat dia pada hari ini. Bila rakyat sedar, kononnya bawa balik semula duit itu. Bank negara tak tahu. Separuh disimpan di Singapura. Pemainnya seorang saja, seorang manusia nama Jolo.
Saya dia lah. Saya Rosmoh. Nama Jolo. Pelatih Jolo lain pula dah. Nama Jolo. Begitu mudah duit kita. Hutang negara meningkat sampai 48 bilion ringgit yang menyebabkan nilai ringgit kita jatuh. Dalam keadaan demikian, beli lagi sebuah pesawat ataupun kapal terbang, private jet. Berapa kali nak naik private jet ni? Katanya dah ada 5 buah. Beli lagi. Siapa nak naik? Rosmoh nak pusing dunia. Lagi parai juga Rosmoh ni. Kalau guna duit mak pok dia tak apa. Duit rakyat, adik kakak sekalian. Sebab itu adik kakak sekalian, perjuangan ini masih jauh dan panjang insya-Allah. Mungkin Datuk saya ada hak ngelah lah ni, lah kali. Tentang perjuangan kita untuk menegakkan Islam dalam negeri Kelantan ini khususnya insya-Allah. Tentang hudud dan seumpamanya. Saya ingin menegaskan memang ini perjuangan kita. Perjuangan untuk menegakkan Islam dalam negara kita. Dan sekarang kita ada peluang di Kelantan, adik kakak sekalian. Dan kita semua maklum bahawa Don Kelantan telah pun meminda enactment itu. Dan kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan walaupun almarhum Tok Guru Nek Aziz 22 tahun tak sempat tengok hukuman ini berjalan. Tapi kita doa insya-Allah Kelantan akan dapat untuk melaksanakan kanun jenayah syariah 2 ini insya-Allah. Tetapi adik kakak, dia memerlukan pindaan di peringkat parlimen. Akta 355 ataupun kita mesti meminda Perlembagaan Negara 76A. Kalau kita boleh pindah, 355 akan memberikan kuasa Mahkamah Syariah untuk kita membuat apa yang kita cita-citakan. Ada 7 ataupun setengah ulama kata 6 kesalahan had, kesalahan dalam hukum hudud. Kita boleh buat 3 ataupun 4. Tak apa. Kita buat sekala yang boleh kita buat. Cuma adik kakak sekalian, kita harus melihat jauh ke hadapan. Ambo tengok video. Saya ambo lah dulu yang berhormat Cik Alwi. Dia don apa? Dia don Kok Lanah. Dulu sekali ngambonya dia parlimen Tereh pada waktu itu. Menangis dalam don. Baguslah. Kita akan terima siapa saya nak sokong hudud. Matlamatnya kita mahu kita berjaya di Kelantan ini untuk menegakkan Islam insya-Allah. Itu cita-cita kita. Tapi persoalannya adik kakak, kenapa UMNO tidak menangis di Terengganu? Kenapa dia tak menangis di Johor? Terengganu persiapan untuk buat sudah ada. PAS tidak pernah lengah daripada memperjuangkan bila kita ada kesempatan berkuasa. Kelantan kita buat, Terengganu pun kita buat juga. Kenapa UMNO tidak menangis di Terengganu? Dalam parlimen dahulu, sewaktu saya masuk parlimen 2004, Pak Allah jadi Perdana Menteri, saya pernah mengatakan dalam parlimen, beri peluang untuk Islam dilaksanakan dalam negara kita. Dan waktu itu UMNO memiliki majoriti, bukan sekadar 2/3, dia ada majoriti 9/10 majoriti, 9/10 majoriti. Maknanya adik kakak, UMNO boleh buat hudud tanpa PAS. Betul tak tidak? Dia boleh pindah perlembagaan. Dia boleh pindah akta 355 kalau dia mahu. Alhamdulillah kalau dia mahu di Kelantan. Alhamdulillah, saya meraihkan siapa sahaja yang ingin menyokong perjuangan Islam di Kelantan, hukum Islam di Kelantan.
Dan kita harap bila Tok Guru kita bawa private members bill, usul persendirian, UMNO akan sokong, insya-Allah. Itu harapan kita. Dan kita tunggu adik kakak sekalian. Tapi UMNO ingat, dia boleh buat tanpa PAS. Betul adik kakak? Betul? Di Terengganu dia solid, dia boleh buat sekarang. Di Johor dia boleh buat, di Pahang dia boleh buat. Cuma saya nak soal malam ni, kenapa dia tidak buat? Ini isu yang insya-Allah kita akan sama-sama berjuang. Ini adalah perkara yang melibatkan dasar perjuangan PAS. Dan insya-Allah kita doa, mudah-mudahan insya-Allah perjuangan kita akan terus mendapat keberkatan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wala yansurannallahu man yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz, insya-Allah. Allah akan bersama dengan mereka yang menolong agamanya, insya-Allah. Kerana itu yang mungkin dapat saya kongsi pada malam ini. Terima kasih banyak pada pihak penganjur yang menjemput saya berkongsi beberapa maklumat pada malam ini, dan mengucapkan mudah-mudahan kita akan terus mendapat pertolongan di atas kerja-kerja perjuangan kita, insya-Allah. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.